عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surau Desa Cempaka. Sudi nak menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu. Saya bukanlah nak kata nak mengajar, tidak, tapi sekadar berkongsi ilmu yang mana ada supaya sama-sama dapat kita imarahkan ilmu yang semakin dilupakan, ilmu yang semakin ditinggalkan, iaitulah ilmu faraid. Jadi dalam pertama kali saya datang ke sini ni, semalam sempat saya confuse. Surau Desa Cempaka ni yang mana satu ni? Ada 3 surau dekat Desa Cempaka ni kan? Saya ingat surau Al-Ikhlas. Itu saya tanya dengan sahabat saya tu, Imam Subi. Itu surau yang baru. Oh, surau yang baru. Alhamdulillah Allah jalankan ke sini lah. Kalau tidak, ke surau lain saya Imam ni. Jadi itulah dia serba sedikit, insyaAllah. Sebelum saya memulakan, bolehlah kalau saya memperkenalkan diri sikit lah tuan-tuan ya. Nama saya Muhammad Aizad bin Muhammad Sani. Saya berasal daripada Sabak Bernam, Selangor. Kemudian graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM dalam jurusan Fiqh dan Fatwa di bawah Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Dan sekarang saya sepenuh masa saya mendedikasikan hidup saya sekarang ni sebagai penceramah ilmu faraid ataupun pendakwah ilmu faraid lah, dai ilmu faraid dan juga takaful. Jadi kenapa saya nak meneruskan dakwah dalam ilmu faraid ini adalah sebab Nabi sebut dalam satu hadis, mafhumnya, pelajarilah ilmu faraid, pelajarilah dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu. Dan dalam hadis tersebut juga Nabi takut, sesungguhnya aku juga manusia seperti kalian yang akan mati. Nabi sebut macam gitu. Ketakutan Nabi adalah satu hari nanti bila berlakunya 2 orang berbalah berkenaan dengan harta pusaka, tak ada orang yang mampu untuk selesaikan. Jadi itulah dia tuntutan oleh Nabi SAW dalam untuk kita belajar ilmu faraid dan juga mengajarkan dia. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Kerana dia adalah separuh daripada ilmu, dia akan dilupakan. Dan antara ilmu yang mula-mula akan diangkat oleh Allah SWT. Jadi disebabkan ilmu ini, orang kata ilmu yang mula-mula akan dilupakan, ilmu yang mula-mula akan diangkat. Jadi orang ramai takut belajar ilmu faraid. Sebab takut mati cepat. Tidaklah macam tu tuan-tuan. Cara Allah nak angkat ilmu daripada muka bumi Allah ni dengan cara salah satunya ialah mematikan para ulama, para awliya kan. Orang-orang yang berilmu Allah matikan. Ataupun cara yang kedua, Allah melupakan. Yang mana sekarang ni ramai orang lupa berkenaan dengan ilmu faraid. Yang kita tahu, yang kita dengar, ilmu faraid ni adalah ilmu bagi harta pusaka. Berapa hak, berapa bahagian, itu saja. Yang mana haramnya, yang mana sunatnya, yang mana awal, yang mana akhirnya kita langgar saja. Sebab tak nak mendalami, tak nak memahami betul-betul berkenaan dengan ilmu faraid. Itulah dia. Jadi bila nak kata berkenaan dengan ilmu faraid ni, dia kena kata satu dedikasi lah. Kita kena ada satu dedikasi untuk sama-sama kita mempelajari dan mendalami. Sebabnya mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Sekurang-kurangnya dalam ahli keluarga kita ni, seorang mesti tahu berkenaan dengan ilmu faraid. Kalau tak tahu menyeluruh, tahu serba sedikit pun tak apa. Kalau tak ada dalam ahli keluarga kita, sekurang-kurangnya dalam satu kampung tu ada seorang. Dalam satu taman ada seorang yang tahu boleh dijadikan sebagai rujukan. Kalau tak ada juga, satu daerah, satu negeri, sekurang-kurangnya kena ada seorang. Sebab itulah tuntutan fardu kifayah. Tapi fardu kifayah tahu, belajar fardu kifayah.
melaksanakan ilmu faraid ini pula adalah fardu ain. Seperti mana kita melaksanakan kewajipan-kewajipan kita yang lain, kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan kepada kita, contohnya kewajipan rukun-rukun Islam, solat, puasa, zakat, pergi haji, apa satu lagi? Syahadah lah. Syahadah tu saya kewajipan kita. Sebagaimana kewajipan kita yang lain, sebegitu jugalah kewajipan melaksanakan faraid. Ramai orang kata faraid ni susah lah Ustaz. Kita bagi sama rata kan adil. Ada orang kata faraid ni tak adil. Ada orang kata faraid ni menyusahkan. Sebenarnya ilmu faraid ni tak susah. Yang susahnya adalah kita, manusia itu sendiri. Sebab apa? Tak nak memahami berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi minta maaf tuan-tuan, saya bagi tahu mula-mula tadi kita punya rujukan adalah buku Faham Faraid ni daripada Ustaz Elmi Hanis ni pun salah seorang sahabat saya lah dalam dakwah ilmu faraid. Kami satu tim. Tuan-tuan boleh carilah di media sosial ke mana. Kami punya kumpulan, bukan kumpulan lah, kami lebih kurang macam organisasi kami ni, Doa Faraid Malaysia. Jadi Doa Faraid Malaysia ni kami mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan ataupun aktivis-aktivis yang mengkhususkan diri mereka dalam bidang faraid di seluruh Malaysia. Jadi wakil untuk Negeri Sembilan, alhamdulillah saya lah orangnya. Walaupun saya bukan orang Negeri Sembilan asalnya, tapi tak apalah sebab duduk dekat sini, dekat Nilan, jadi sebagai wakil lah, tak ada masalah insya-Allah. Jadi pada malam ni saya belum lagi nak sentuh apa-apa lagi dalam buku ni. Kita santai-santai pada pengenalan dahulu. Pengenalan berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi biasa, bukan pertama kali tuan-tuan ya. Bukan pertama kali dengar berkaitan dengan ilmu faraidnya. Saya yakin bukan pertama kali. Kalau pertama kali dengar pasal ilmu faraid ni, alhamdulillah Allah tunjukkan jalan lah sebelum mata kita terpadam, mata kita tertutup. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan akan datang, mudah-mudahan menjadi manfaat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak faham berkaitan dengan ilmu faraid, yang pertama pengertian dia. Dalam kita nak memahami ilmu faraid secara mudah lah, saya belum lagi nak kata definisi fardu lah, apalah lagi, tak ada lagi. Kita nak secara faham secara mudah. Apa dia faraid ni? Faraid ni tuan-tuan adalah hukum fiqh. Ilmu faraid ni adalah satu ilmu berkenaan dengan hukum fiqh. Hukum fiqh yang berkaitan dengan kaedah pengurusan harta pusaka dan pembahagian harta pusaka kepada setiap waris yang layak. Jadi seiring berjalannya zaman dan juga berkembangnya ilmu faraid ni tak terhad hanya kepada pembahagian hak dan bahagian semata-mata. Ilmu faraid ini ilmu yang luas. Sebab Nabi sebut dalam hadis, salah satunya adalah separuh daripada ilmu. Ada yang mentakrifkan sebagai sebahagian daripada ilmu. Bila definisi macam ni, konsepnya adalah ilmu yang luas. Ilmu yang terkait dengan hukum-hukum yang lain, ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, kita nak memahami ilmu faraid, tak boleh tidak kena faham berkaitan dengan ilmu munakahat, nikah kahwin. Ilmu nasab, ilmu matematik, kira-kira, ilmu hisab. Banyak tu, pada satu je. Jadi ada terkait dengan hukum-hukum yang lain. Jadi sebab itulah ilmu faraid ni tak terhad kepada pembahagian dan hak semata-mata. Jadi daripada situ ada yang tanya, ada yang kata, kita belajar faraid teori saja tak cukup. Kita nak memperjuangkan faraid teori saja tak cukup kalau kita tak memahami pelaksanaan dan perundangan semasa. Jadi sebab itulah saya tekankan tadi, ilmu faraid ini adalah ilmu yang luas. Dengan berkembangnya ilmu, begitulah juga berkembangnya ilmu faraid mencakupi kepada hukum perundangan semasa sekarang ni. Pelaksanaan, teknikal perundangan semasa ni termasuk sekali dalam perbincangan dalam ilmu faraid. Sebab kalau kita nak melaksanakan hukum faraid ni,
Kalau dulu tak adalah kita nak terkait dengan dokumentasi, naik mahkamah, turun mahkamah, tak ada. Kita bagi macam tu je sebab tak ada terlibat pun. Tapi zaman sekarang ni semuanya melibatkan dokumen. Kena apa nama ni, lantik peguam, konsultan, kena naik turun mahkamah kalau perlulah. Kena naik turun pejabat tanah dan sebagainya. Jadi perkara itu juga adalah satu lingkungan dalam ilmu faraid. Jadi tak bolehlah kita kata ilmu faraid ini semata-mata ilmu pembahagian hak dan bahagian sahaja semata-mata, tak. Jadi ilmu faraid ini adalah luas. Jadi faraid ini adalah hukum yang Allah tetapkan, yang mana Allah sebut dalam surah An-Nisa dalam 3 ayat. Daripada ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Allah sebutkan, nanti tuan-tuan boleh tengok, semaklah ayat-ayat tu ya. Nanti kita akan, insya-Allah kita akan telusuri semula ayat-ayat tu. Jadi Allah tetapkan, Allah hukumkan dalam hukum faraid ni dalam 3 ayat surah An-Nisa. Mewajibkan kepada hukum faraid. Jadi tak seperti mana dengan apa nama ni hukum-hukum yang lain. Contohnya Allah mewajibkan kita untuk solat. Dalam Quran Allah sebut wa aqimus solat. 2 kalimah saja. Pelaksanaan solat macam mana? Kita rujuk kepada Nabi SAW. Kita rujuk kepada hadis. Macam mana Nabi melaksanakan solat. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut kita diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Tapi macam mana pelaksanaan puasa? Adakah kita berpuasa daripada 24 jam? Kita berpuasa 24 jam? Tak. Jadi kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Kita rujuk macam mana Nabi berpuasa. Tapi berkenaan dengan hukum faraid ni, Allah tekankan betul-betul. 3 ayat ni Allah sebut panjang. Dan setiap ayat tu ada bahagian-bahagian waris-waris yang berhak masing-masing. Siap Allah sebutkan anak lelaki, anak perempuan, dua bahagian anak lelaki, 1 bahagian anak perempuan. Kalau suami dapat 1/2, kalau tak ada anak, kalau isteri tak ada anak, 1/4 kalau ada anak, isteri 1/4, kalau tak ada anak 1/8 kalau ada anak. Itu nanti kita akan tengoklah tuan-tuan ya. Jadi bila Allah tekankan dalam Al-Quran, Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, makna kata ini adalah satu hukum yang tegas, satu hukum yang wajib kita laksanakan, satu hukum yang penting. Bukan semata-mata kita kata faraid ni tak adil lah, macam itulah, macam inilah kan. Kenapa lelaki dapat lebih, kenapa dapat perempuan dapat sikit? Ni tak adil, baik bagi sama rata. Kata-kata daripada orang yang begitu biasanya orang-orang yang tak mendalami, tak memahami roh ilmu faraid. Jadi sebegitulah. Kalau nak kata ilmu faraid ni tak penting, tidaklah Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang panjang. Kemudian dalam surah An-Nisa juga Allah sebutkan. Allah bagi peringatan dan Allah bagi amaran. Yang pertama Allah bagi peringatan. Sesiapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka baginya syurga, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dan kemudian Allah bagi lagi amaran. Barang siapa yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum faraid ataupun tak nak ikut hukum faraid ni, baginya adalah neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa Allah sebut selama-lamanya ni tuan-tuan? Kena faham. Sebab bila berkaitan dengan harta pusaka ni, dia melibatkan hak. Bila melibatkan hak, kalau kita terambil hak orang lain dan orang tu tak halalkan sampai bila-bila, dan kita tak dapat nak membayar balik, sekalipun dekat akhirat kita tak dapat nak bayar balik hak tu, jadi macam mana? Allah boleh mengampunkan dosa kita kalau dosa kita ni dengan Allah, tapi Allah takkan ampunkan dosa kita kalau dosa kita ni dengan sesama manusia.
Lebih-lebih lagi berkaitan dengan hak-hak yang mana kita terambil, yang mana kita tercuri dan sebagainya. Bila berkaitan dengan hak ni, ini adalah melibatkan halal dan haram. Jadi bila mana kita kata berkenaan dengan harta yang haram, selalu kita biasa dengar harta yang haram ni harta daripada mencuri haram, merompak haram, apa nama ni, apa lagi haram, makan babi haram. Itu yang kita biasa-biasa dengar. Tapi kita terlupa, ambil hak dalam faraid pun haram, dan perlu kepada penjelasan dan bahagian masing-masing. Jadi itulah dia. Kenapa pentingnya kita kena pelajari ilmu faraid ni, supaya kita terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukannya semata-mata urusan kita untuk dapatkan harta pusaka, tidak, tapi lebih daripada itu. Bahkan ada yang diceritakan dalam satu riwayat yang sangat terkenal lah, riwayat ini. Di akhirat nanti datang satu orang hamba Allah dengan amalan yang bergunung, amalan yang banyak, sangat banyak. Kemudian dihadapkan di akhirat, dihadapkan di padang mahsyar. Kemudian ditanyakan kepada seluruh orang-orang ataupun seluruh manusia, seluruh makhluk yang dihadapkan di mahsyar itu, siapa yang nak menuntut daripada si fulan ini? Siapa yang pernah dizalimi daripada si fulan ini? Dan apabila dituntut, muflis kita. Sampai tak cukup kita punya amalan untuk membayar balik dekat akhirat. Jadi itulah dia, kalau kita nak membayar dekat akhirat ni, berkenaan dengan kebodohan kita dekat muka bumi Allah ni, tak terbayar, tuan-tuan. Kita takut-takut tak berbayar. Kita sibuk siang malam, ibadah, zikir tak henti, setiap malam bertahajud dan sebagainya, tapi kita lupa berkaitan dengan hak-hak manusia dan kita sendiri. Jadi itulah dia pentingnya kita mempelajari ilmu faraid. Jadi itu adalah pengenalan kepada ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini adalah berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Jadi kita nak kenal jugalah apa dia harta pusaka. Harta pusaka ni pula adalah segala aset ataupun barang yang bernilai milik si mati semasa hidup yang ditinggalkan, yang akan diwarisi oleh waris-warisnya mengikut hukum faraid. Makna kata harta pusaka ni adalah apa sahaja yang kita miliki di atas muka bumi Allah ni masa kita hidup. Bila kita meninggal dunia, apa sahaja yang kita miliki tu semuanya dikelaskan sebagai harta faraid, harta pusaka. Dan sekecil-kecil duit 1 sen, sekeping duit 1 sen, sampailah sebesar-besar rumah-rumah, banglo-banglo, estate-estate, factory-factory, harta-harta di luar negara, di dalam negara. Semua tu perlu kepada faraid. Hatta apa yang kita pakai pada malam ini, kalau kita beli dan kita miliki secara mutlak, maksudnya kita beli sendiri dengan hasil duit kita dan sebagainya, semuanya adalah harta pusaka, akan menjadi harta pusaka. Apa yang saya pakai hari ini, saya pakai jam, saya pakai kopiah, jubah ni semua, semuanya adalah harta pusaka dan perlu kepada pengurusan faraid. Ada yang menganggap bahawa harta-harta ni semata-mata rumah, tanah, duit, barang kemas dan sebagainya. Kan? Tapi dia terlupa kain baju, koleksi-koleksi barang-barang dekat rumah. Kalau yang lelaki mungkin ada koleksi-koleksi parang ke, pedang ke apa ke kan. Kalau yang perempuan, kalau yang wanita mungkin dia ada koleksi Tupperware dia, koleksi pinggan mangkuk dia. Semua tu adalah harta pusaka yang akan menjadi pusaka. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, bukan semata-mata kita nak bahagi duit, barang kemas, rumah, tanah, tidak. Barang-barang sekecil-kecil itu pun kita kena bahagikan secara faraid. Macam mana pembahagiannya, boleh dah kita bincangkan. Yang penting kena tahu dulu hak masing-masing. Jadi kata guru saya, faraid ni wajib, waris-waris ni wajib tahu hak, tapi tak wajib untuk ambil hak tu. Macam mana tu? Kita wajib tahu dalam ilmu faraid ni.
wajib tahu hak masing-masing. Tapi kita tak wajib nak ambil. Ada kaedah-kaedahnya. Yang salah satunya kita panggil kaedah takharruj, kaedah undur diri. Penarikan maksudnya kita lepaskan hak kita kepada waris-waris yang lain dalam faraid. Ataupun dalam kaedah, orang kata kaedah sama rata kan. Sama rata ni pun sebenarnya bukanlah keluar daripada hukum faraid, tidak. Dia masih lagi dalam lingkungan hukum faraid juga. Dia dalam pengkelasan takharruj itulah. Dalam kaedah kita melepaskan hak. Sebab apa? Sebab bila kita nak membahagi sama rata, ada bahagian-bahagian contoh. Ada dua orang beradik. Satu lelaki, seorang perempuan. Yang mana mereka berdua ni berkongsi haknya, dua bahagian lelaki dan satu bahagian perempuan. Mereka bincang-bincang kata nak bagi sama rata. Bukankah bahagian yang lelaki tadi terpaksa dikurangkan untuk bagi sama rata kepada bahagian yang bersama dengan perempuan lah. Sebab itulah masih lagi dalam penjelasan ilmu faraid. Jadi itulah dia melepaskan. Kita melepaskan sebahagian hak kita untuk dibagikan secara sama rata. Kita melepaskan hak kita untuk bagi 100% kepada waris lain. Itu masih lagi dalam konteks ilmu faraid. Belum lagi keluar dalam ilmu faraid. Jadi sebelum kita nak bagi sama rata, kena faham faraid dulu. Bukan senang-senang, okey ustaz, susah lah nak faham faraid ni. Nak bagi 1/2, 1/4 macam-macam, susah lah. Kita bagi sama rata je lah ustaz. Macam mana? Senang kan? Memang boleh bagi sama rata, tapi sebelum nak bagi sama rata, kita kena tahu faraid dulu. Kita kena tahu bahagian hak yang asal masing-masing dulu. Itulah kita beradab dengan hukum Allah. Kita masuk ke pintu depan. Sama juga kalau kita nak berwasiat ataupun berhibah, berwakaf dan sebagainya, kita faham dulu faraid ahli keluarga kita. Kita faham dulu faraid waris-waris kita. Waris-waris ni nanti macam mana? Diorang ni nak dapat macam mana? Isteri dapat berapa bahagian, anak lelaki dapat berapa bahagian, suami dapat berapa bahagian, anak perempuan dapat berapa bahagian dan sebagainya. Ada tidak kalau cucu ni dapat ke tidak faraid? Ada tuan-tuan ya? Ada satu, saya baru bagi hikmat nasihat lah, bagi kaunseling berkaitan dengan faraid ni. Ada seorang opah lah bagi pangkat saya ni, dia opah lah di Felda Gedangsa, Hulu Selangor. Dia dengar-dengar lah orang cakap, kata dia ni anak tunggal. Dia waris dia anak tunggal. Dan anak tunggal tu dah meninggal dunia. Yang dia anak tu pula dia ada isteri. Maksudnya menantulah kepada opah ni. Dan ada cucu lah, opah ni ada cucu 4 orang. Orang-orang kampung dia kata, cucu ni nanti tak dapat ni harta pusaka. Bila dia cerita dekat saya, kalau cucu tak dapat harta pusaka, siapa nak dapat harta pusaka opah ni? Sebab cucu tu je lah waris-waris opah. Jadi opah ni dia hasrat dia nak bagi harta dia ni siap-siap, dia nak bagi tanah Felda ada 10 ekar ni kat cucu-cucu dia lah. Kan? Lepas tu bila kita dah kaunseling dan sebagainya, kebetulan menantu dia daripada anak tunggal dia tadi tu yang menjaga dia selama 14 tahun. Semenjak daripada anak dia meninggal dunia, menantu dia tak kahwin lain. Dia jaga mak mentua dia ni selama 14-15 tahun. Jadi saya kata kalau opah nak bagi, nak sebagai hadiah, bagi secara kasih sayang, bagi dekat menantu. Sebab kalau kita nak bagi dekat waris, yang menantu ni bukan waris ya tuan-tuan. Kalau opah ni nak bagi dekat waris, dekat cucu-cucu dia kena berlaku adil. Cucu dia ada 4 orang. Tanah Felda ada 10 ekar. Dipecah kepada 3 bahagian. 1 tanah rumah, 2 bahagian tanah kebun. Jadi cucu ada 4 orang. Kalau 3 bahagian ni dibagi kat 3 cucu, seorang lagi dapat apa? Nganga lah tengok. Jadi bila kita tak berlaku adil dalam pembahagian semasa hidup lah, kita tak berlaku adil, kita dah berlaku zalim kepada waris. Takut-takut ada waris-waris lain yang iri hati. Mungkin kita ada rumah lah sebiji kan, kita nak bagilah kepada anak kita seorang ni, kita sayang lebih kat dia sebab dia jaga kita ke,
Macam manalah, tak kisahlah macam mana pun dia bagi duit selalu kat kita ke kan. Kita ada 5 orang anak, kita ada rumah sebiji je, bagilah dekat dia, kat seorang anak ni. Takut-takut anak yang lain yang lagi 4 orang ni iri hati. Bila datang iri hati ni, dia jadi silaturahim sesama keluarga tu, takut adik-beradik ni silaturahim dia akan rosak. Sebab kita ni tak berlaku adil ketika hidup. Bila kita nak bagi kepada waris, kita bagi secara adil. Kalau kita ada 5 orang anak, kita bagi seorang, yang lain pun kena dapat. Dapat apa tu terpulang lah tuan-tuan, nak bagi apa. Tapi kena berlaku adil. Jadi itulah dia, kalau nak bagi secara hibah lah, hadiah lah ni, kena berlaku adil. Sebab itulah kita kena faham ilmu faraid dulu. Sebelum kita nak bagi ke, sebelum kita nak wasiat ke apa ke, kena faham faraid dulu. Masuk kepada apa nama ni, asas ilmu faraid dulu. Barulah kita boleh berlaku adil, barulah kita tidak berlaku zalim kepada waris-waris. Jadi kalau contoh kita ada cucu lah pula, cucu ni pula bukan waris kita, kita sayang ke dia, bagilah ke dia. Cucu ni pula bukan waris, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita nak bagi sesuatu yang kepada bukan waris, tak ada masalah. Tapi kalau kita bagi kepada waris, biar berlaku adil. Sebab itulah pentingnya kita mempelajari ilmu faraid. Bukan semata-mata ilmu faraid ni bahagi sudah, tidak. Banyak lagi rangkuman ilmu faraid. Sebab itulah dia kena faham, sekecil-kecil harta sehinggalah sebesar-besar harta, semuanya adalah harta pusaka yang perlu kepada faraid. Jangan sampai kita terambil walaupun 1 sen yang bukan hak kita. Ada satu kes tuan-tuan, yang ni kes ni baru-baru je, beberapa bulan, berlaku di pantai timur lah, dekat di bumi pantai timur lah kat sana kan. Ada seorang pangkat saya tu dengan dia lebih kurang macam nenek jugalah, nenek lah. Ada seorang nenek, dia baru meninggal dunia. Baru je saja dikebumikan jenazahnya, ada waris-waris yang pergi kubur lah, dan ada waris-waris yang tinggal di rumah. Baru saja dikebumikan jenazahnya, waris-waris yang daripada kubur ni balik ke rumah, kain baju, duit dalam poket, duit bawah bantal semua dah habis. Ada waris-waris lain yang mana tak pergi kubur ni, yang tak pergi kebumi jenazah ni, dia dah bahagi siap-siap dah. Bukan bagi ke dia, bagi ke anak-anak dia. Mana kata bagi ke orang lain lah, tanpa pengetahuan waris-waris lain. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang haram lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab peninggalan semua tu adalah peninggalan yang perlu kepada faraid, peninggalan harta pusaka. Jadi macam mana nak selesaikan? Selesaikan kena dapatkan redha daripada waris-waris yang lain. Ada pula, kalau berkenaan kain baju tu mungkinlah ada waris-waris macam tak kisah sangat lah kan. Ada barang kemas, ada yang petikai. Barang kemas ni tak perlu faraid. Sat, barang kemas turunlah ke anak-anak perempuan, waris-waris perempuan. Waris lelaki buat apa nak pakai barang kemas kan? Jadi sebenarnya walaupun barang kemas tu adalah perhiasan bagi wanita, tapi bila dia jadi harta pusaka, lelaki pun ada hak ke atas barang kemas tu. Emas tu macam mana? Macam mana nak bagi Ustaz? Jual lah, lebur lah kan? Kalau nak bagi share duit kan? Kalau misalnya kata ada di antara waris yang willingly nak lepaskan hak, okey, yang lain lepaslah kepada adik bongsu barang kemas ni sebab dia jaga mak ke apa ke dan sebagainya lah. Itu tak ada masalah. Tapi kena faham dululah, barang kemas ni ada hak waris lelaki, ada hak juga kepada waris perempuan. Jadi saya pun tak faham macam mana orang boleh bagi pandangan bahawa barang kemas ni bukan harta pusaka dan tak perlu kepada faraid, sebab kan dia adalah barang yang bernilai. Sebab itulah bila berkembangnya zaman ni, saya nampak alhamdulillah sekarang ni ramai orang yang semakin cakna, semakin nak ambil tahu berkenaan dengan ilmu faraid. Tapi cabaran bagi kami
pendakwah ilmu faraid ini adalah cabarannya adalah bila semakin ramai orang tahu, semakin ramai orang ambil tahu, semakin banyak lubang-lubang ataupun ruang-ruang kelompongan yang kami perlu isi. Sebab nak memahamkan, kita ni semualah sama-sama perlu isi untuk memahamkan sebetulnya macam mana ilmu faraid ni dilaksanakan. Hukum faraid ni macam mana dilaksanakan. Jadi cabaran bagi saya juga sebab saya tengoklah dekat jadual kuliah di surau ni, boleh tahan calang-calang tuan guru yang mengajarnya, ada di antaranya pensyarah-pensyarah saya juga. Jadi saya ni bukan siapa-siapa, saya ni takut jugalah kadang kalau ada tuan-tuan guru kat sini ke yang mendengar akan jadi nervous. Okay. Jadi itulah dia, kena faham sama-sama berkaitan dengan hukum faraid. Jadi sekali lagi saya beritahu tuan-tuan, mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, tapi melaksanakannya adalah fardu ain. Kalau tak ada orang yang tahu berkenaan dengan ilmu faraid ni, macam mana kita nak melaksanakan kefarduan tersebut? Sebab itulah saya kata tadi, sekurang-kurangnya dalam satu ahli keluarga, dalam satu keluarga ni ada seorang ahli keluarga kita tahu berkenaan dengan hukum faraid, supaya kita boleh melaksanakannya dengan baik, supaya kita dapat menjalankan amanah Allah dalam bab perwarisan harta pusaka, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau ada soalan ke apa ke sambil-sambil kita berbahas hari ni, sambil-sambil perkongsian saya, kalau tuan-tuan tiba-tiba ada persoalan, boleh terus ajukanlah. Takut-takut kalau kita sampai penghujung terlupa pula nak tanya apa kan. Tiba-tiba ada je terbit nak tanya soalan, terus je tanya soalan, saya tak ada masalah, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, maksudnya, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan antara halal dan haram. Salah satu yang saya sebutkan kepentingannya tadi adalah supaya kita tidak mencampur adukkan harta-harta yang halal dan haram dalam pembahagian harta pusaka. Kita mempelajari ilmu faraid juga untuk kita mengenal pasti yang mana satu harta yang boleh dipusakakan dan juga yang mana harta yang tidak boleh dipusakakan. Ada harta-harta yang bukan semua harta yang boleh dipusakakan. Contohnya harta pinjaman, bukan pusaka tuan-tuan. Ataupun harta amanah pun bukan pusaka. Contoh macam mana harta amanah ni? Kalau kadang-kadang ada dalam geran-geran tanah tu nama kita, tapi dalam kurungan pentadbir ataupun dalam kurungan amanah dekat situ. Jadi harta amanah ni bukan hak kita. Jadi ada hak orang lain dalam harta yang diamanahkan kepada kita. Jadi bukan harta kita. Antaranya harta-harta yang haram. Contohnya harta daripada perjudian. Tak boleh lah kita pusakakan. Ada orang main mesin contohnya kan, kaya disebabkan judi. Yang mana harta-harta dia daripada jalan judi tu, jalan yang haram tu, tak boleh diambil sebagai harta pusaka, bukan harta pusaka. Contoh lain, insurans. Insurans. Ini kena beza tuan-tuan, insurans dengan takaful. Kadang ada orang ambil dia insurans, rupa-rupanya insurans konvensional. Insurans konvensional yang mana telah difatwakan haram. Sebab ada campur aduk dalam dalam muamalah tu, ada campur aduk antara halal dan haram. Jadi sebab itu fatwa sebut haram kepada insurans konvensional. Jadi pampasan daripada insurans konvensional ni tak boleh diambil sebagai harta pusaka. Macam mana nak ambil sebagai harta pusaka? Apa yang kita bayar sepanjang kita hidup, itu saja yang kita ambil balik daripada pampasan insurans konvensional. Yang selebihnya tu kita salurkan ke Baitul Mal. Pengurus harta lah. Pengurus harta. Jadi antara lain
khairat kematian pun bukan pusaka. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, khairat kematian ni macam mana kami nak faraidkan ke? Macam mana? Jadi khairat kematian bukan pusaka. Ada juga isu, Ustaz, kami ni nak buat tahlil, boleh ke kami ambil duit daripada arwah punya peninggalan ni, daripada arwah untuk dibuatkan tahlil? Jawapannya ada dua, boleh dan tidak boleh. Yang pertama, boleh kalau kita nak ambil duit tu untuk buat tahlil, kalau semua waris-waris lain bersetuju untuk ambil sedikit daripada bahagian duit yang ditinggalkan oleh arwah untuk dibuatkan majlis tahlil. Tak boleh kalau kita ambil senyap-senyap. Waris lain tak tahu ni, duit ni kita ambil daripada duit pusaka. Masa hidup dia kata duit ni nanti buatlah apa-apa masa aku untuk meninggal lah, katalah buat tahlil ke, buat majlis ke, apa kan. Itu adalah sekadar pesanan lah. Pesanan, kalau dia pesan kepada waris-waris tu boleh untuk ikut dan boleh juga untuk tak ikut. Itu adalah pesanan. Sebabnya bila kita meninggal dunia, semua harta-harta kita ni hak waris, dah bukan jadi hak kita dah. Adalah bahagian-bahagian kita tu adalah yang waris kena tunaikan, tapi harta tu adalah hak waris, terpulang kepada waris nak buat macam mana. Jadi macam tu. Tapi kalau misalnya kata kita nak sediakan duit tu, kita letaklah ke syarikat-syarikat amanah ke apa ke kan, yang mana memegang amanah ataupun memegang wasiat kita untuk melaksanakan sebagaimana yang kita inginkan. Azan ya? Kita bagi laluan azan lah, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan, saya ambil dalam 5 minit. Kalau tuan-tuan ada soalan apa-apa nak ditanyakan, InsyaAllah. Yang mana?
dia pemberian ini wasiat dengan waris kan. Jadi kalau misalnya kita mimpi bawa yang jumlah itu dalam lingkungan wasiat, boleh tak? Jadi misalnya dia ada kata lah dan dia tiga tu kan. Jadi kalau misalnya dia kata aku hanya bagi 5,000 ni untuk urusan yang aku mati. Jadi 19,000 itu dalam wasiat kan. Dia bila kita apa nama ni? Bila kita menguruskan kematian lah katakan. Bila kita berlakunya kematian, harta pusaka ni ada bukannya 100% hak waris, tidak. Harta pusaka ni ada bahagian-bahagiannya yang kita perlu. Yang pertama bahagian kita yang meninggal ni ada bahagian dia apa? Daripada harta yang kita tinggalkan tu untuk dijalankan pengurusan jenazah kita, kain kafan kita, keranda dan sebagainya itu boleh diambil daripada harta faraid, harta pusaka, boleh diambil daripada harta pusaka. Kemudian apa lagi hak kita adalah hutang-hutang kita boleh diambil daripada harta pusaka untuk dibayarkan kepada yang kita berhutang lah, kan? Selain daripada kewajipan-kewajipan tu, contoh macam kita nak sediakan duit untuk buat yang bukan wajib lah, contoh macam buat nisan, kepuk dan sebagainya tu, yang tu bukan kewajipan jadi tak perlu. Mana kata waris-waris boleh ambil dan waris-waris tak ambil pun tak apa. Mana kata waris-waris ni tak ambil daripada harta pusaka yang ditinggalkan tu dan buatlah guna duit diorang sendirilah. Tapi kalau misalnya kata diambil daripada pusaka tu, waris-waris yang lain kena tahu lah, kena tahu dan bersetuju dan redha daripada apa yang kita tinggalkan. Sebegitu jugalah kalau kita kata duit ni nanti buat kita punya majlis tahlil dan sebagainya, sebabnya itu adalah bukan kewajipan. Majlis tahlil ni bukan adalah satu kewajipan. Jadi bila bukannya kewajipan, dia sekadar pesanan. Sebab wasiat, kalau kita nak katakan wasiat ni adalah wasiat kepada bukan waris. Contohnya kita nak bagi kepada siapa-siapalah, kepada anak yatim ke, kepada anak angkat ke, yang mana kadarnya tak lebih daripada 1/3 daripada harta yang kita miliki. Tak lebih lah, boleh kurang, boleh maksimumnya 1/3 lah, daripada harta yang kita miliki. Jadi wasiat yang kepada bukan waris tu wajiblah untuk laksana. Tapi bila kita pesan dekat waris, duit ni nanti buat aku punya kenduri arwah. Buat tahlil dekat aku. Jadi sebab dia bukan kewajipan, jadi dia tak termasuklah dalam apa nama ni? Bila tak termasuk dalam kewajipan, dia terpulanglah kepada waris. Kalau waris bersetuju untuk menggunakan, tak ada masalah. Tapi kalau ada waris yang tak bersetuju untuk menggunakan, tak boleh lagi. Kena dapatkan redha daripada waris-waris yang lain. Jadi saya harap menjawab tuan-tuan. Jadi ada soalan lain. Jadi sebabnya kita hanya boleh meletakkan untuk diri kita ni yang kewajipan. Menyediakan duit ni untuk kewajipan. Kewajipan kita membayar hutang. Kewajipan kita menguruskan jenazah dan sebagainya. Itu kewajipan. Ya tuan. Ini soalan yang selalu dapat ni. Ustaz, hutang kena faraid tidak Ustaz? Selalu dapat ni. Kan? Jadi hutang ni adalah tanggungjawab kita. Kalau kita menyediakan duit ataupun kita menyediakan harta kita untuk membayar hutang, kita laksanakanlah. Maksudnya wajiblah waris-waris membayar hutang. Tapi kalau kata harta yang kita tinggalkan tu tak cukup nak bayar hutang, waris-waris tak wajib bayarkan. Waris-waris tak wajib bayarkan. Jadi jangan pula menuntut dekat waris nanti bayarkan hutang. Itu tak wajib. Waris-waris tak wajib untuk bayarkan hutang kita. Sebab hutang itu adalah kita punya. Kalau misalnya kata kita masih berhutang, selepas semua harta kita dah selesai, dah habis, dah harta tak cukup, kita bayarlah dengan amalan kita nanti dekat kan. Kalau ada tu maksudnya yang peminta itu tak ada hak lagi untuk waris. Dia ada hak untuk tuntut, tapi waris tak wajib untuk bayar kalau dah tak ada harta.
Kalau misalnya katalah waris ni ihsan lah, ihsan waris-waris kepada saudara ataupun mak ayah dia yang berhutang ni, ihsan dia ialah waris-waris. Biarlah kita ni datang ihsan lah kan, sebab mak ayah kita yang besarkan kita dan sebagainya lah. Kalau kita nak membayar segunung emas pun tak cukup. Jadi ihsan waris-waris untuk membayarkan hutang tu sangat-sangat dialu-alukan, sangat-sangatlah baik. Tapi kalau waris-waris ni untuk membayar hutang tu tak wajib. Dengan duit waris lah, makna kata bukan daripada duit pusaka, tak wajib. Dia dah bayar hutang, habis. Waris pun tak dapat apa, waris diam je lah. Waris pun tak ada bahagian, dia dah dalam harta pusaka tu. Kadang ada tanya, dah kalau dah habis harta pusaka buat bayar hutang, waris dapat apa? Waris dapat lah. Orang kata, dapat senyum je lah. Jadi sebab itulah kata sebelum harta tu turun kepada waris, ada hak-hak lain kita kena selesaikan. Dan hutang ni pula, dia bukan saja hutang dengan manusia, ada juga hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah contoh, zakat kita dah bayar ke belum? Zakat kita, kena bayar zakat dulu. Hutang dengan Allah, contohnya apa lagi, fidyah kita. Katalah kita tak sempat nak bayar fidyah masa hidup, kena bayarkan dulu, hutang dengan Allah. Kita dah pernah pergi haji, belum pula lagi pergi haji, sediakan duit untuk buat badal haji. Itu waris-waris kena buat, wajib. Jadi dah buat semua, tak ada lah yang tinggal. Waris senyum, dia nak ngangau lah. Kan? Jadi waris-waris tak wajib bayarkan hutang arwah. Jadi itu. Jadi ada soalan dulu saya dapat daripada Masjid Nilai tu. Ada, kalau penjamin macam mana pula? Bila berkenaan dengan penjamin hutang ni, seorang yang berhutang dan seorang penjamin kepada hutang tersebut, mereka berdua ni, dua orang ni, penghutang dengan penjamin, mereka berdua ni bersetuju untuk menggalas sama-sama beban hutang ni. Makna kata penjamin pun dianggap berhutang kalau dia meninggal dunia, dengan hutang yang orang yang berhutang asal ni belum lunaskan hutang dia. Penjamin pun dikira sebagai orang yang berhutang. Jadi hati-hati nak jadi penjamin. Kan bukan senang kita nak jadi penjamin ni. Jadi penjamin dengan orang yang berhutang tu menggalas satu bebanan yang sama. Jadi tapi dia punya kaedahnya, waris-waris daripada penjamin, katalah waris-waris penjamin ni dah bayarkan hutang kepada hutang yang asal ni lah, kan. Waris-waris ni boleh menuntut, ataupun kalau penjamin tu masih hidup, boleh menuntut kepada orang yang dijamin tadi tu berapa yang dikeluarkan untuk bayar hutang. Boleh menuntut semula. Kalau dia dah meninggal, kalau penjamin tadi dah meninggal, waris-waris boleh tuntutlah semula kepada orang penghutang asal berapa yang penjamin ini bayarkan. Dan itu boleh jadi sebagai harta pusaka. Saya harap dapat menjawab soalan tuan-tuan. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita sudahilah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.